الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب سلمنا مستقيما وهداية للصالح قوة الله. اللهم آمين. وافتح بين أرضك رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا. قال الشيخ سبحانه وتعالى في الدارين. Sekian. Dan disyaratkan pada orang yang sembahyang berdiri dan duduk dengan dadanya, dan pada rokok dan pada rokoknya dan sujudnya dengan kebanyakan badannya, dan disyaratkan pada orang yang sembahyang berdiri dan duduk dengan dada ni, menghadapkan dengan dadanya, dengan dadanya ni, menghadapkan dengan dadanya pada masa berdiri, pada masa duduk menghadap dengan dadanya, dan pada rokok dan sujud ketika dia rokok, ketika dia sujud dengan kebanyakan badan. Jadi sebab dada kita tu tak menghadap kiblat kan pada masa sujud, pada masa rokok, maka menghadap pada masa sujud dan pada masa rokok tu kebanyakan badannya. Kebanyakan badannya, badan bagi orang sembahyang menghadap kepada kiblat. Maknanya kebanyakan badan dia tu menghadap kiblat. Dengan maknanya sebelah kepala dia tu masih menghadap kiblat. Tetapi kalau dia berdiri, masa dia berdiri dia tak ubah, dia tidak berpaling, maknanya jadilah pada ketika rokok. Adapun orang yang tiada kuasa, masalahnya kalau solat di atas perahu itu kena jaga. Masalah kalau dia solat di atas perahu yang kecil di tengah laut, maka perahu itu tidak ikat. Boleh jadi pupuk di angin, pusing ke sini, berpusing-pusing perahu tu, maka dialah kena bergerak, dialah kena pusing. Nanti jangan dia berdiri nanti ikut perahu pusing tu, tidak boleh. Nampak? Kalau contohnya kalau menghadap kiblat, kalau perahu tu pusing ke kiri, dia kena ubah sikit. Nanti betul lah. Nanti betulkan kepada kiblat. Sebab kalau perahu tu berpaling. Adapun seorang yang tiada kuasa menghadapkan kiblat. Ini mafhum daripada awal dulu. Dia kata pada syarat yang pada awal-awal syarat, dia katanya dan syarat yang ke-8 menghadapkan kiblat, yakni akan Kaabah pada orang yang kuasa. Di situ. Dia kata dulu dia kait dengan katanya syarat yang ke-8 tu ialah syarat nak bagi sah sembahyang kena menghadap kiblat
pada orang yang kuasa atasnya. Jadi syarat tu syarat diguna pada orang yang kuasa pada menghadap kiblat. Maknanya sini faham daripada sana di sini. Di sini nak keluar daripada yang sana. Adapun orang yang tiada kuasa menghadapkan kiblat, sembahyang dia boleh solat, tetapi menghadap kiblat tu dia tak kuasa. Macam mana rupa dia? Seperti orang sakit tiada dapat akan orang yang menghadapkan dia kepadanya kepada kiblat. Dia sakit, tidur, dia tidur tu maknanya tidak belunju, tidak menghadap kiblat. Kemudian apabila dia nak solat, tidak ada orang nak ubahkan dia supaya dia tu menghadap kiblat. Tu seperti orang sakit, tak boleh nak bergerak, tiada dapat akan orang menghadapkan dia kepadanya kepada kiblat. Satu masalah. Dan orang yang terikat atas kayu, pada jihad lain pada pihak kiblat. Orang yang terikat atas kayu, dia kena ikat dia orang pada kayu. Lepas tu tidak menghadap kiblat. Adapun masalah kalau katanya kalau orang sakit, kalau tanya macam mana dia nak solat, kalau dia tak ada wuduk, orang kena ikat di kayu tu, macam mana dia nak solat? Boleh solat untuk nak meraih waktu tu dengan masuk dalam kata orang faqidut tahuraini. Solat dia tu sah, tapi kena i'adah. Maka walaupun dia sembahyang dengan tidak ada wuduk, sekalipun dengan tidak tayamum, tetapi kalau dia kuasa menghadap kiblat, kena menghadap kiblat. Seperti seorang tu dia sakit duduk seorang kat rumah, tidak siapa yang boleh mewudukkan dia, tidak ada siapa yang menghadapkan dia kepada kiblat, dia sembahyanglah. Sembahyang dengan tak ada wuduk, masuklah hukum orang faqidut tahuraini. Masuk dalam katanya sembahyang orang yang luput dua suci. Tanah tidak ada, air tidak ada, tak kuasa nak ambil wuduk. Lagi pulanya sembahyang dia tu dengan tidak menghadap kiblat. Satu lagi misalnya, dan karam dan yang karam. Yang karam ni karam perahu. Atau yang di Solo, di Solo tu maknanya diikat jugalah, digantung di atas pokok dan sebagainya. Orang karam dia terapung di atas air, lepas tu nak pusing menghadap kiblat tu tidak boleh. Atau orang digantungkan di atas pokok dan sebagainya, maka sekira kata dia tak kuasa. Macam mana rupa sekalipun kata dia tu tak kuasa nak menghadap kiblat, maka hendaklah ia sembahyang atas sekira-kira dapatnya. Maknanya maka hendaklah ia sembahyang atas sekira-kira dapatnya. Maknanya menghadaplah kepada arah mana-mana sekalipun, kepada pihak mana-mana sekalipun, walaupun bukan jihad kiblat, walaupun pihak kiblat sekalipun, dia kena salat. Maka sah sembahyangnya. Sembahyang dia tu sah.
Nah, kerana tiada disyarat pada hak mereka itu, kenapa boleh kata semayang dia tu sah? Kerana tiada disyaratkan pada hak mereka itu menghadap kiblat. Pada hak mereka itu, mereka yang tiada kuasa menghadapkan kiblat tu tak jadi syarat. Sebab dah maklum dulu katanya syarat menghadap kiblat tu bagi orang yang kuasa. Menghadap kiblat. Maknanya orang yang tak kuasa tak disyarat. Maknanya menghadaplah kepada mana-mana sekalipun semayang dia tu sah. Tetapi wajib mengulangi akan sembahyang. Sembahyang dia tu wajib diulangi. Kena iadah, kena buat balik. Tetapi nak cerita katanya pada masa tu sah ke tidak solat dia? Sah. Seperti orang sakit tadi dia duduk seorang kat rumah. Tidak ada siapa tolong ambil wuduk ke dia. Jadi hukum kata dia tu lufut faqidut tahura ini. Lagi pulanya tidak ada orang yang nak ubahkan dia daripada untuk menghadap kiblat, maka sembahyang dia tu sah dengan keadaan begitu. Tetapi sah untuk sementara, nanti apabila kemudahan dia kena ulang balik. Kenapa tak dimaaf? Kenapa tak lepas terus kena ulangi pula? Sebab nadir uzurnya. Uzur tak boleh nak menghadap kiblat. Seperti uzur tidak ada air untuk ambil wuduk, tidak ada tanah untuk nak tayamum ganti itu. Uzur macam tu ialah uzur yang nadir, jarang-jarang nak ada. Sedikit ada. Nadir tu mana sedikit ada. Jarang nak ada. Mana uzur macam tadi itu, mana tidak ada air, tidak ada tanah untuk nak ambil wuduk dan tayamum atau tayamum, tidak ada, tak boleh nak menghadap kiblat tu dikira kata uzur yang jarang-jarang nak berlaku, jarang-jarang nak dapat. Lalu tu tak dimaaf, lalu tu tak gugur, sembahyang dia tu tak gugur. Dengan maknanya tak gugur tu wajib kena ulangi. Tetapi sekiranya kalau dia mati belum dapat mengulangi, maka lepas daripada kesalahan tak solat. Begitulah. Mas'alatun. Jika berlawanan pada seorang pada sembahyang fardu. Jika sembahyang duduk dapat menghadapkan kiblat. Dan jika berdiri tiada dapat menghadapkan kiblat. Jika berlawan, maknanya tak boleh nak himpun. Tak boleh nak himpun dua perkara yang lagi akan datang tu tak boleh nak himpunkan. Berdiri dengan menghadap kiblat tu tak boleh nak berhimpun. Berdiri bagi orang yang kuasa berdiri pada sembahyang fardu dengan menghadap kiblat itu tak boleh nak himpun. Itu mana berlawan. Jika berlawan pada seorang, berlawan pada sembahyang fardu. Ni dengan tilik kepada sembahyang fardu. Pada sembahyang fardu dengan tilik kepada sembahyang fardu atau dengan nisbah kepada sembahyang fardu. Sembahyang fardu kita maklum kalau orang yang kuasa berdiri wajib berdiri, tak boleh nak duduk. Adapun orang yang sembahyang sunat, dia tak wajib berdiri, boleh nak sembahyang dalam keadaan duduk. Jadi maknanya kita nak bagi jadi rupanya wajib kena berdiri. Lalu tu sembahyang mana yang wajib berdiri ialah sembahyang fardu. Sebab kita nak masalah kitanya berlawan di antara, tak boleh nak himpun di antara berdiri dan menghadap kiblat. Begitu.
Kalau sembahyang sunat tak jadi lawanan sebab duduk tu boleh. Di sini. Tengok dia katanya jika duduk dapat menghadap kiblat dan jika berdiri tiada dapat kiblat. Tu mana katanya berdiri dengan menghadap kiblat tak boleh nak himpun. Padahalnya dia sembahyang fardu yang mana kita maklum sembahyang fardu berdiri, sembahyang fardu orang kuasa berdiri itu adalah wajib. Tidak sah sembahyang kalau dia kuasa berdiri nak duduk. Maka kita nak buat macam mana? Nak pilih duduk ke nak pilih menghadap kiblat? Dua-dua ni nak himpun tak boleh. Maka dia katanya maka wajib ia sembahyang duduk serta menghadap kiblat. Maka wajib ni cara dianya wajib ia seorang tadi sembahyang duduk sembahyang dalam keadaan duduk untuk nak dapatkan menghadap kiblat. Sebab dia begini, sebabnya menghadap kiblat, jihad kiblat ada jihad yang mengganti? Tidak ada. Jihad kiblat dia satu ya. Bukan katanya kalau tak boleh menghadap kiblat, menghadap kepada sebelah ni, tak boleh. Tetapi kalau berdiri, dia ada gantian dia. Tak kuasa berdiri, maka duduk. Maka kita tinggal berdiri, walaupun tinggal berdiri itu, kita boleh ganti dengan duduk. Seperti katanya tak boleh nak ambil wuduk dengan air, kita gantikan dengan tayamum. Tengok. Maka wajib ia sembahyang duduk serta menghadap kiblat. Maknanya untuk nak dapatkan kiblat, dia sembahyang duduk. Muakkad daripada berdiri. Muakkad daripada wajib berdiri. Ni muakkad yakni sembahyang dengan sembahyang duduk serta menghadap kiblat tu lebih dikuatkan, muakkad dikuatkan daripada wajib berdiri. Ni maksudnya menghadap kiblat tu dikuatkan lebih kuat daripada wajib berdiri, wajib menghadap kiblat. Nak cerita katanya wajib menghadap kiblat tu lebih kuat daripada sekali lagi. Wajib tuntutan wajib menghadap kiblat itu lebih kuat daripada tuntutan berdiri. Jadi maknanya berdiri dengan berdiri wajib ke tidak kalau orang kuasa? Wajib juga. Menghadap kiblat kalau orang kuasa wajib ke tidak? Wajib, sama-sama wajib. Tetapi wajib menghadap kiblat dan wajib berdiri itu dua-dua tu walaupun sama-sama wajib tetapi mana yang lebih kuat? Begitu. Mana yang lebih kuat? Jawabnya apa dia? Menghadap kiblat wajib menghadap kiblat tu lebih kuat daripada wajib berdiri. Apabila katanya wajib menghadap kiblat tu lebih kuat daripada wajib berdiri, maka kita mendulukan akan yang lebih kuat. Ialah kita mengutamakan yang lebih kuat. Lalu tu kita berdiri walaupun kita menghadap kiblat walaupun tak dapat nak berdiri sekalipun.
Dengan sebab apa? Dengan sebab berdiri ada penggantinya. Apa dia? Duduk. Itu mana katanya muakkad daripada wajib berdiri. Mana wajib menghadap kiblat tu dikuatkan, lebih dikuatkan, lebih kuat daripada wajib berdiri. Tengok. Mana tanda katanya menghadap, wajib menghadap kiblat lebih kuat daripada wajib berdiri pada sembahyang fardu. Mana tanda, mana dalil katanya lebih kuat berdiri, menghadap kiblat, lebih kuat wajib menghadap kiblat lebih daripada wajib berdiri. Kerana tiada gugur menghadap kiblat pada sembahyang sunat. Sembahyang sunat pun kena malaikat sunat musafir kita tak kira lah. Sembahyang sunat pun wajib menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat, sembahyang wajib 5 waktu pun wajib kena menghadap kiblat. Sembahyang sunat pun wajib kena menghadap kiblat. Adapun berdiri jadi wajib ketika solat fardu saja. Berdiri tidak wajib kalau sembahyang sunat. Dengan mana yang saya kata tadi, ada pengganti, ada boleh ganti daripada berdiri. Begitu. Itu menunjuk katanya tuntutan wajib menghadap kiblat tu lebih kuat daripada tuntutan wajib berdiri. Sebab tu kita utamakan duduk supaya dapat menghadap kiblat. Malaikat kerana uzur. Kiblat ni malaikat uzur tak boleh nak menghadap. Sembahyang sunat sekalipun kalau ada uzur boleh nak tak menghadap kiblat. Bersalahan berdiri tak sama dengan berdiri, maka diharuskan pada sembahyang sunat dengan tiada uzur. Berdiri itu harus tak wajib. Berdiri itu harus tak wajib, maknanya nak berdiri pun boleh, tak nak berdiri pun boleh. Kalau sembahyang sunat, tak nak berdiri, duduklah. Dengan tiada uzur. Sembahyang sunat tu kalau tak ada uzur daripada berdiri, tapi kita tak nak berdiri, boleh ke tidak? Boleh. Gitu. Itu menunjuk katanya tuntutan wajib menghadap kiblat lebih kuat daripada tuntutan berdiri. Syahdan. Maka adalah menghadapkan kiblat itu syarat pada segala jenis sembahyang. Syahdan, maka adalah menghadapkan kiblat. Menghadapkan kiblat itu syarat. Syarat pada segala jenis, segala bagai. Segala jenis, segala bagai sembahyang orang yang sangat takut. Sembahyang dalam keadaan syiddatul khauf, orang yang sangat takut dalam perang kemasalan, maka disyarat nak bagi sah sembahyang dia pun wajib kena menghadap kiblat juga. Pada segala jenis sembahyang, orang yang sangat takut, dia nak salat dalam keadaan sangat takut. Takut kepada seteru. Dia nak salat dalam masa sangat takut kepada seteru. Maka sembahyang dalam keadaan begitu sekalipun wajib menghadap kiblat juga. Dan barang dihubungkan dengan dia. Barang dihubung mana diserupakan, disamakan. Dan barang yang diserupakan, dihubungkan, yakni diserupakan dengan dia, dengan orang yang sangat takut.
daripada tiap-tiap perang yang harus. Daripada sangat takut tu, sangat takut daripada tiap-tiap perang yang harus. Pada perang yang harus, maknanya tidak dilarang. Harus maknanya dikenakan harus di sini tak dilarang. Masuk wajib, masuk sunat, masuk harus. Dan dikenakan harus di sini maknanya perang yang harus yang boleh dibuat. Dikenakan harus di sini tidak dilarang. Dan tidak dilarang. Seperti katanya safar mubah. Dalam masalah orang yang masalah kita nak qasad, nak jamuk tu, syarat katanya safar itu perjalanan yang harus. Safar mubah, dia cakapnya begitu. Syaratnya perjalanan tu perjalanan yang harus. Apa maksud dengan harus? Tak dilarang. Sebab kalau kita musafir untuk nak pergi buat haji fardu Islam, maka safir itu wajib. Safir itu wajib. Safir untuk nak pergi bayar hutang kepada tuan hutang yang jauh, maka itu adalah wajib. Musafir untuk nak belajarkan ilmu adalah fardu kifayah, fardu ain. Jadi maknanya safar tu ada kalanya wajib, ada kalanya sunat, ada kalanya harus. Maka dimaksud dengan tak harus tu tidak dilarang. Mana boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi harus. Pada dari takut-takut tu daripada tiap-tiap perang yang harus atau lainnya lain pada perang yang harus. Kebakaran ke masalah. Sama ada sembahyang fardu atau sunat. Tetapi sembahyang dalam masa sangat takut tu, tak kira sembahyang sunat, sembahyang fardu, maka tengok. Dia katanya maka tiada disyaratkan padanya menghadap maka tiada syarat padanya beradab akan kiblat. Sekali lagi. Dia katanya syahdan maka adalah menghadapkan kiblat itu syarat. Maka adalah menghadap kiblat itu syarat. Pada segala jenis sembahyang orang yang sangat takut.
Semayang dalam keadaan sangat takut pun kena menghadap kiblat. Dan barang yang dihubungkan dia dan barang yang dihubung diserupakan dengan dia dengan orang yang sangat takut. Takut-takut tu daripada tiap-tiap perang yang harus atau lainnya lain pada perang yang harus. Tak ada perang takut kepada binatang masalah. Ha, ha. Sama ada sembahyang sunat atau fardu. Dalam masa sembahyang sunat, dalam masa ketakutan, sembahyang fardu dia dalam masa ketakutan, maka wajib kena menghadap kiblat juga. Disyarat. Habis di situ. Sama ada sembahyang fardu atau sunat. Habis itu. Maka tiada disyarat, ini kembali pada sana. Pada baris yang kedua sebelah sana, dia kata melainkan kerana uzur. Situ. Sambung sini. Melainkan kerana uzur. Baris yang kedua. Melainkan kerana uzur. Melainkan kerana uzur. Apa makna melainkan kerana uzur? Sini. Maka tiada disyaratkan. Tu jauh. Maka tiada disyaratkan. Maka tiada disyaratkan. Melainkan ada uzur di sana kata. Melainkan ada uzur. Melainkan kerana uzur. Sini. Maka tiada disyaratkan. Tu kena sambung sana. Kalau keadaannya panggil for tafri' pada kata malaikan. Jadi for tu hubung dengan kata malaikan kerana uzur. Situ tu dia tak dijangka juga tu ibarat. Jauh lagi pulanya sebelah sana pula. Malaikan kerana uzur, malaikan kerana uzur, maka kalau ada uzur, maka tiada disyaratkan padanya menghadap akan kiblat. Kalau ada uzur, tak wajiblah. Tak disyaratlah. Begitu. Kena buat jagaan tu. Katanya maka tiada disyarat tu sambung dengan sana. Sambung dengan kata malaikan kerana uzur. Dengan maknanya kalau ada uzur, maka tak disyaratkan padanya pada ada uzur sani. Artinya pada sembahyang berhadapkan akan kiblat. Tak syarat. Macam mana uzur dia? Seperti lagi akan datang. Lagi akan datang akan menyata. Dan malaikan sembahyang sunat di dalam safar.
Ini sambung di mana? Tak, salah. Salah yang kata sana pun salah sana. Salah. Kitab salah. Kitab salah, kita i'rab pun salah juga. Kena ubah balik ya. Kata maka katanya malaikan tu bukan dia malaikan sana, bukan. Semayang syiddatul khauf tak wajib menghadap kiblat. Kena ubah balik ya. Saat ni tak perasan. Yang saat ni kena kira awal balik. Yang saat ni masalah huraian pun salah. I'rab kata dan maka tiada di syarat tu tak katanya sambung dengan malaikan kerana uzud di sana pun salah. Salah. Yang saya katanya yang katanya wajib kena menghadap kiblat juga pada sembahyang syiddatul khauf tu salah juga. Yang kata maka tiada di syarat pun salah juga. Nak kena ulang balik ya. Ulang balik sana syahdan. Tengok sekali lagi pada syahdan yang tadi kira katanya salah. Syahdan maka adalah menghadap kiblat itu syarat pada segala jenis sembahyang, segala bagai-bagai sembahyang wajib disyaratkan kena menghadap kiblat. Lepas tu situ masalah. Syahdan maka adalah menghadapkan kiblat itu syarat pada segala jenis sembahyang. Lepas pada jenis sembahyang tu tambah. Jatuh dia tu. Tak perasan. Malaikan sembahyang orang yang sangat takut. Gitu. Tu tambah di situ. Antara selepas pada jenis sembahyang belum pada kata orang yang sangat. Tambah di situ katanya malaikan sembahyang orang yang. Melainkan sembahyang orang. Melainkan sembahyang. Tu sambung dengan orang yang sangat. Itu baru betul. Dan kalanya kalau tak perhati kita tak perasan kata ada salah tu, salah pula huraian kita, tatbik kitab kita pula. Tambahnya melainkan sembahyang orang yang sangat takut. Begitu. Jadi yang sempurnanya, ibarat kitab yang sempurnanya, syahdan maka adalah menghadapkan kiblat itu syarat bagi segala jenis sembahyang
melainkan sembahyang orang yang sangat takut. Gitu ya. Jadi maknanya mana-mana jenis solat sekalipun mesti kena menghadap kiblat. Melainkan orang yang sangat takut. Melainkan sembahyang orang yang sangat takut. Melainkan dia sembahyang dalam keadaan sangat takut. Dan barang yang dihubungkan dengan dia dengan orang sangat takut. Daripada takut-takut, daripada ni kembali pada takut. Ta'alluq kepada takut. Ta'alluq, dia nak sebut kaedah nahu dia panggil ta'alluq. Ta'alluq kepada maknanya hubungan bersangkutan dengan takut. Daripada tu. Ta'alluq mana sangkut. Ta'alluq pada takut. Takut daripada tiap-tiap perang yang harus atau lain pada perang. Sama ada sembahyang fardu atau sunat. Sembahyang dalam keadaan takut sama ada sembahyang fardu ni, sama ada sembahyang orang yang sangat takut. Tanda gitu. Sama ada sembahyang, yakni sembahyang orang yang sangat takut. Sama ada sembahyang, yakni sembahyang orang yang sangat takut itu sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Kalau dalam keadaan sangat takut, melainkan sembahyang orang yang sangat takut, maka tiada, maka tiada. Ni sambung dengan malaikat yang kita tambah tadi. Itu baru betul. Tafriq pada malaikat sembahyang yang kita tambah tadi. Malaikat sembahyang orang sangat takut, malaikat sembahyang orang sangat takut, maka tiada disyarat padanya. Itu betul. Maka tiada disyarat ini tafriq pada sambung dengan malaikat sembahyang orang yang sangat takut. Itu baru betul. Ubah balik. Maka for tafriq pada kata dari malaikat sembahyang. Maknanya faham daripada kata malaikat orang sembahyang, malaikat sembahyang orang yang sangat takut. Apa faham daripada kata malaikat? Tafriq dianya yang kita fahamnya, maka tiada disyarat. Gitu ya. Ini panggil tafriq pada malaikat, maknanya yang kita faham daripada istisna daripada kata malaikat tadi. Melainkan sembahyang orang yang sangat takut. Apa makna kata? Melainkan maknanya tiada disyaratkan padanya pada sembahyang orang yang sangat takut. Maka tiada disyaratkan padanya pada sembahyang orang yang sangat takut. Itu sembahyang yang kita tambah tadi. Melainkan sembahyang orang yang sangat takut. Maka tiada disyaratkan padanya pada sembahyang orang yang sangat takut. Maka tiada disyaratkan padanya pada sembahyang orang yang sangat takut. Tak disyarat berhadap akan kiblat. Sebab dalam takut nak menghadap macam mana? Disyaratkan padanya, maka tiada disyaratkan padanya pada sembahyang orang yang sangat takut. Tak disyarat berhadap akan kiblat. Tak syarat kena menghadap kiblat. Seperti lagi akan datang. Dan melainkan sembahyang, ini ataf pada melainkan yang kita tambah tadi. Malaikat orang yang sembahyang orang yang sangat takut. Dan melainkan, ini atas pada melainkan yang kita tambah tadi. Sampai sini baru sedar tadi kata kita ada salah. Baru perasan tadi. Sampai sini. Dan melainkan sembahyang sunat. Ini atas pada melainkan sembahyang orang yang sangat takut. Sambung di situ.
yang kita tambah sani, situlah. Dia bukan apa tabuk kitab tu salah. Salah tabuk. Ini atas pada dan melainkan atas pada melainkan sembahyang orang yang sangat takut. Jadi salah katanya syahdan pada maknanya kita sambung sana, syahdan adalah sembahyang adalah menghadap kiblat itu syarat bagi segala jenis sembahyang. Melainkan sini, sambung sini, melainkan sembahyang sunat di dalam safar yang harus. Maknanya begitu. Sambungnya begitu. Ya. Jadi dan malaikat ni sambung pada ataf pada kata malaikat sembahyang orang yang sangat takut. Begitu ya. Kita akhir di situ dulu. Dan malaikat sembahyang sunat di dalam safar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوحا ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستدعوك ما قرأناه وما حفظناه وردد علينا وافتح جيبنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Sama-sama. Terima kasih Baba. Terima kasih, Baba.